Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian. Saya Ustazah Ismiah dari SK Muhammad Jabar akan mengajar kamu RBT tahun 5. Harap-harap murid semua bersemangat untuk belajar tajuk yang baru iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Kamu boleh buka buku teks muka surat 20 hingga 23. Ya, murid-murid, sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Jom kita dengar perbualan antara ayah dan anaknya di hadapan rumah mereka. Alia melihat ayahnya sedang memasang satu alat di halaman rumah mereka. Ayah sedang buat apa tu? Ayah sedang memasang lampu solar. Lampu ini akan bernyala pada waktu malam tanpa menggunakan elektrik dari rumah. Wah, bagusnya! Bagaimanakah lampu solar boleh bernyala, ayah? Lampu ini menggunakan panel solar. Panel tersebut menyerap cahaya matahari yang akan ditukarkan kepada tenaga elektrik dan disimpan dalam bateri. Setelah itu, lampu ini akan bernyala di tempat yang gelap. Wah, lampu solar bernyala! Ayah, bolehkah kita hidupkan kipas menggunakan cahaya matahari? Boleh, tetapi mesti menggunakan panel solar untuk menyerap cahaya matahari. Murid-murid, selain cahaya matahari, terdapat beberapa lagi sumber semula jadi yang boleh kita gunakan untuk menjanakan tenaga boleh baharu. Apakah tenaga boleh baharu itu? Kamu tahu apa tenaga boleh baharu? Tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Contoh sumber tenaga boleh baharu adalah seperti yang berikut. Jom kita lihat contoh tenaga boleh baharu. Di dalam slide ini, Ustazah tunjukkan 6 tenaga boleh baharu. Yang pertama, matahari. Yang kedua, geoterma. Yang ketiga, air. Yang keempat, angin. Yang kelima, biojisim. Dan yang keenam, ombak. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tenaga boleh baharu digunakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, matahari. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama. Tenaga yang diperolehi daripada matahari dikenali juga sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Tenaga boleh baharu yang kedua ialah geoterma. Kamu pernah dengar perkataan geoterma? Baiklah, geoterma ialah tenaga haba yang diperolehi daripada perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan uap atau steam yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik.
Seterusnya, tenaga boleh baharu yang ketiga, iaitu air. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Sekarang kita masuk pula tenaga boleh baharu yang keempat, iaitu angin. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Seterusnya, yang kelima. Tenaga boleh baharu yang kelima ialah biogesim. Kamu pernah dengar perkataan biogesim? Tak apa. Kalau tak biasa dengar pun, mari kita tahu apakah biogesim. Biogesim merupakan bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah digunakan bagi menjanakan tenaga daripada biogesim ini. Tenaga boleh baharu yang keenam ialah ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Begitulah pelajaran kita pada hari ini. Ingat lagi tak apa yang kita baru belajar? Okey. Ustazah harap kamu ingat hari ini kita belajar tentang tenaga boleh baharu. Harap-harapnya kamu ingat dan kamu tahu apakah maksud tenaga boleh baharu dan 6 contoh tenaga boleh baharu. Dengan itu, teruskan belajar dan membuat latihan yang diberikan oleh guru. Sekian, terima kasih. Bye-bye.